السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Hadirin mukminin, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, kita bersyukur kerana malam ini kita dapat menyambung balik pengajian kita di masjid negeri ini. Mudah-mudahan kita berdoa agar Allah Subhanahu wa ta'ala memelihara diri kita, keluarga kita dan mereka yang kita kasih dan sayang daripada perkara yang tidak kita inginkan berlaku. Tuan-tuan, insya-Allah pada malam ini dan malam-malam berikutnya di masjid ini kita akan ubah sedikit tajuk. Kalau sebelum ini kita membaca kitab Ad-Da' wa Dawa, dan saya melihat keseluruhan kitab itu telah kita baca dan kita ulas sebahagian besarnya. Untuk nak menambahkan lagi perbincangan kita, insya-Allah pada malam ini dan kuliah kita secara mingguan ini, kita akan membincangkan tentang bahagian daripada Riyadhus Salihin di bawah bab al-umur al-munhi anha, perkara-perkara yang dilarang daripada kita melakukannya. Jadi tajuk ataupun bab yang kita akan bincang iaitu perkara-perkara yang dilarang, al-umur, perkara-perkara al-munhi yang dilarang, anha daripada kita melakukannya. Malam ini kita akan mulakan topik yang pertama untuk kita nak meringkaskan masa kita yang terhad. Bab yang pertama yang disebut oleh pengarang kitab kita berhubung dengan perkara yang dilarang, masih juga berhubung dengan larangan tentang amalan ataupun berhubung dengan akhlak dan sikap kita sebagai orang beriman, iaitu pengharaman, larangan ke atas orang-orang yang beriman, muslim mukmin, apa yang disebut dengan ghibah, ataupun dalam bahasa Melayu perkataan ghibah ini diterjemah sebagai mengumpat ataupun mengata. Itu larangan yang pertama. Dia banyak, bukan sahaja larangan berkaitan dengan akhlak, dia ada juga larangan berkaitan dengan perbuatan, amalan, perkataan dan macam-macam lagi lah. Jadi kita mengetahui perkara yang dilarang ni untuk apa? Seperti mana yang disebut oleh Huzaifah ibnul Yaman, seorang sahabat besar Nabi yang digelar Sahibus Sir, pemegang rahsia Nabi, pemegang perkara sulit yang orang lain tak tahu, dia tahu. Kata Huzaifah, kanan nas, adalah manusia itu yas'alun, mereka bertanya kepada Nabi anil khair. Manusia ni bila mereka pergi jumpa Nabi, mereka tanya tentang perkara yang baik, perkara yang disuruh. Ayyul a'mal afdal, ayyul a'mal perkara apakah ahab ilallah, perkara apakah yang paling Allah suka, perkara apakah yang paling afdal, apakah amalan yang boleh memasukkan seseorang ke dalam syurga. Maka tanya perkara yang baik, perkara yang disuruh, perkara yang nak dilakukan. Tetapi kata Huzaifah, adapun aku, dia bertanya anis syarr. Huzaifah ni dia tanya dekat Nabi SAW tentang sesuatu yang buruk, sesuatu yang dilarang. Pasal itu kita nak mengaji dengan bab-bab yang dilarang ni, perkara-perkara yang dilarang ni. Untuk apa tuan-tuan?
makhafatan an yudrikani. Kata Huzaifah, tujuan maksud aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perkara yang dilarang, perkara yang Allah Taala haramkan untuk dilakukan, supaya aku dapat menjaga makhafatan, aku takut, aku bimbang, aku terjatuh melakukan perkara tersebut. Jadi kita belajar benda yang haram, benda yang dilarang, bukan untuk kita melakukan perkara itu, tetapi untuk kita mengawasi dan kita mengelakkan daripada ayyudrikani, kata Huzaifah tadi, daripada aku melakukan benda tersebut. Dia ada benda yang dia sebut sebagai do, perkara yang kita boleh buat, don'ts, perkara yang kita tak boleh buat lah, perkara yang dilarang. Yang tu kita kena tahu juga. Sebab apa? Sebab kita takut oleh kerana kita jahil, dalam keadaan tidak sedar kita melakukan dosa tersebut. Kan? Kita melakukan perkara yang dilarang itu. Okey. Kita tak hurai secara mendalam lah tajuk ini, kerana kita juga telah sentuh dalam kitab kita yang sebelum ini, ada wadawak berhubung dengan mengumpat ni. Cuma saya nak baca satu dua ayat dan kemudian kita tengok apa yang boleh kita ambil manfaat daripada ayat-ayat yang dibawa oleh penulis. Okey tuan-tuan, ayat yang pertama yang kita pilih daripada apa yang dibawa oleh penulis, iaitu surah Qaf ayat 18. Surah Qaf ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid." Itu ayat yang pertama, surah Qaf ayat 18. Ayat ini dibawa oleh pengarang kitab kita ataupun penulis kitab kita ni kerana dia berhubung dengan mengumpat ini. Kita sebut dulu dilakukan oleh lidah. Mengumpat ni melalui perkataan, ucapan. Apa maksud mengumpat? Tuan-tuan ingat tak lagi? Takrif, definisi apa yang dikatakan mengumpat. Kan? Yang ni diberikan oleh Nabi sendiri. Nabi SAW menjelaskan apa yang dikatakan mengumpat itu adalah zikruka, iaitu kita menyebut sesuatu tentang orang, perkara yang benar. Tuan-tuan, mengumpat itu kita bercakap, kita berbicara tentang hal seseorang, tentang diri dia, perkara yang memang betul, memang benar. Itu mengumpat. Kalau tak betul, kalau kita reka, kita cakap tentang si fulan, katalah si A, kalau benda tu bohong, kita reka, yang tu namanya buhtan. Nama dia apa dia? Buhtan. Sesuatu yang kita tuduh dia, benda yang dia tak kata, benda yang tak betul tentang diri dia, kita create, kita mereka cipta. Yang tu dia panggil buhtan. Kita telah mereka bercakap sesuatu yang tak benar tentang diri dia. Contoh, dia tak kahwin, kita kata dia kahwin, itu buhtan lah. Buhtan, bohong, kita fitnah dia, tuduh dia. Orang Melayu kata fitnah, Quran kata buhtan. Tapi kalau benda tu betul, yang tu dia panggil ribah. Tapi tak habis lagi. Tak habis lagi. Benda betul itu, benda yang benar itu, mestilah dia tak suka. Kalau dia suka, tak apa. Contoh, kita kata si A ni pandai. Betul tak dia pandai? Betul. Mengumpat tak? Taklah. Pasal apa? Pasal perkataan yang kita sebut tentang diri dia tadi ni, dia kalau tahu, dia suka ke tak suka? Dia suka tak kita kata dia pandai? Dia suka, maka itu tak termasuk dalam mengumpat. Mengumpat ni kena nombor satu, dia punya syarat dia, nombor satu, dia kena benda betul. Benda betul, baru dia jadi mengumpat. Tuan-tuan kena ingat, saya ulang ni pasal apa? Pasal benda ni penting.
Benda yang kalau tuan-tuan nak mengumpat, tuan-tuan kena cek dulu. Sakar nak mengumpat ni bukan senang. Nak mengumpat ni kena pastikan apa yang kita nak cakap tu betul. Yang kedua, dia tidak suka perkara yang betul itu berkaitan dengan diri dia dibicarakan. Maka apabila ada dua syarat ini, dua ciri ini, dua kriteria ini, maka jadilah konten pembicaraan bahan kandungan yang kita cakap itu sebagai suatu umpatan. Contoh. Kawan kita nama Mat. Apa benda betul tentang Mat? Kentut derah. Mat ni kentut derah ke? Mat ni kentut derah ke? Kalau tak betul, nama dia buhtan, fitnah, bohong. Tapi Mat ni memang kentut derah. Memang kalau dia kentut kuat. Saya bagi contoh ni bagi tuan-tuan nampak. Okey. Itu syarat yang pertama. Memang dia satu orang yang bila kentut kuat. Yang kedua, kalau dia tahu kita duk sebut yang dia tu kentut derah, dia suka ke tak suka? Dia suka ke tak suka? Tak suka. Dia marah. Itu aib dia. Itu benda yang memalukan dia. Itu benda yang mencemarkan muruah dia. Maka apabila ada dua perkara ini, kalau kita bercakap tentang si A, kita kata dia ni macam ni, kalau dia tahu dia akan marah, dia tak suka, maka itulah yang didefinisikan oleh Nabi sebagai mengumpat. Okey. Walaupun kita sebut di dalam bahasa kita mengumpat itu melalui lisan, dan pada asalnya mengumpat itu daripada mulut, anggota lidah, walaupun hadis-hadisnya berkisar, hadis-hadisnya berkaitan dengan lidah, bercakap tentang lidah, anggota lisan, tetapi dalam konteks zaman hari ini, dalam keadaan sekarang ini, kita luaskan mengumpat juga termasuk di dalam bentuk tulisan. Dalam bentuk tulisan. Tuan-tuan menulis sesama tuan-tuan dalam grup WhatsApp, contoh dalam WhatsApp grup. Okey? Dia macam-macam lah, biasalah. Kita ada grup jawatan kuasa masjid yang rasmi, yang dilantik oleh Jaib. Ada pengurusi, ada bendahari, timbalan pengurusi, setiausaha apa semua lah. Lepas tu dia ada pula satu lagi grup jawatan kuasa tak rasmi. Kan? Yang ni saya cerita ni contoh. Tak berkaitan dengan siapa-siapa, contoh umum. Tuan-tuan tak boleh ambil tindakan kat saya pasal saya sebut umum. So dalam grup tu tuan-tuan pun tulis, tak cakap, tulis. Tak tulis tentang si fulan ni, lagu ni, perangai dia apa semua, benda yang betul berkaitan dengan diri dia. Dan kalau dia tahu, tuan-tuan bercakap tu, dia ada tak dalam grup tu? Dia tak ada. Di belakang dia, tuan-tuan bercakap di belakang dia, dalam keadaan dia tak hadir, dia tak ada dalam grup tu. Add dulu dia dalam grup tu, baru tiba. Boleh? Lepas ni kalau tuan-tuan nak bercakap tentang satu orang, add dia masuk. Kan? Okey, tajuk kami tentang diri hang. Lepas tu kami add hang. Dengar kami nak kata ni. 1, 2, 3. Baru gentleman. Baru megak terawis. Baru hang jebat, hang tua, hang kasturi. Tak syok lah kan. Buat satu grup pula bercakap tentang diri dia. Ini tak baik. Ini bukan, ini nama dia mengumpat. Yang mana tulisan, perkataan, semuanya itu kita akan tengok dalam surah Qaf ayat 18 ni. Okey. Di dalam ayat ini Allah Azza wa Jal sebut, Allah kata apa? Ma yalfidhu min qawlin. Tidak ada suatu perkataan. Saya tambah juga, tidak ada suatu perkataan atau tulisan. Tidak ada satu perkataan, ataupun kita boleh juga faham dengan maksud tulisan. Pasal lah ni banyak orang menulis di Facebook, di Instagram, di Twitter. Lah ni banyak orang menulis. Pasal tu saya sebut kat tuan-tuan, pasal tu kita pergi mana-mana jamban tak banyak contiang macam zaman dulu. Dulu bilik air orang contiang macam-macam kan, jamban. Tulis macam-macam di jamban tu, pasal tak ada Facebook masa tu. Tak ada tempat nak loh. Tak ada tempat nak tulis, betul tak? Dulu tak ada Facebook, orang tulis di jamban lah. Maki tu imam lah, maki siapa lah, apalah, bergaduh dengan bini ke apa, tulis macam-macam.
Di jamban. Lah nampak jamban orang tak tulis lah. Pasal apa? Pasal ada orang tempat nak tulis Facebook. Tulis maki lah apa semua dalam Facebook tu lah. Kan? Okey. Hadirin mukminin. Tidak ada satu perkataan yang keluar daripada mulut kita yang kita lafazkan melainkan illa ladaihi, melainkan di sisi perkataan dan perbuatan itu, di sisi kita itu yang bercakap itu, kata Al-Quran, illa ladaihi raqibun atid, melainkan ada raqibun atid. Raqibun atid. Okey, tadi kita nak bahas sikit. Kefahaman masyarakat secara umumnya masyarakat memahami raqibun atid sebagai nama malaikat. Malaikat raqib dengan malaikat atid. Boleh? Secara umumnya masyarakat kita memahami nama itu nama malaikat. Raqibun atid itu nama malaikat. Wallahu a'lam. Di sana kalau kita rujuk di dalam tafsir-tafsir Al-Quran yang ada, yang ditulis oleh ulama-ulama mu'tabar, perkataan raqibun atid itu merujuk kepada sifat malaikat. Dia bukan nama malaikat. Ini mungkin sebahagian kita pernah dengar perbincangan ni. Raqib dengan atid itu bukan nama malaikat. Bukan malaikat raqib, bukan malaikat atid. Tak. Tetapi raqibun atid adalah sifat kepada malaikat itu. Maksudnya malaikat itu sifat dia apa? Raqib dan atid. Apakah maksud raqib dan atid ni? Iaitu malaikat yang senantiasa mengawasi dan senantiasa menulis dan tidak pernah hilang dan tidak pernah lalai. Nampak? Itu maksud raqibun atid. Maksudnya malaikat yang bertugas ataupun berperanan menulis dan mencatatkan apa sahaja yang kita lakukan dan kita sebut. Yang mana malaikat ini senantiasa bersama dengan kita. Amalan yang tuan-tuan lakukan. Sebab itu hadirin mukminin, kita bila tahu bahawa adanya malaikat yang mencatat segala perkataan, perbuatan dan tindak tandukkan kita, kita adalah manusia yang tidak memerlukan kepada pujian dan juga tidak memerlukan kepada penghargaan manusia. Hari ini manusia ni dia cari apa? Dia buat apa-apa pun dia nak orang tahu lah. Pasal itu semua benda dia akan buh dalam Facebook. Kan? Dia nak bagi semua orang tahu. Dia puasa Arafah, dia tulis dan buka puasa. Selesai berbuka puasa. Dia pukul 3 pagi dia update, mangkit sok. Semua dia tulis dalam tu. Dia ingat malaikat mungkin kalau dia tak tulis dalam Facebook, malaikat terlepas pandang. Sekarang mangkit semayang tahajud, tulis buat live dalam apa ni, baca Quran pun pegang Quran, alhamdulillah telah selesai 2 juzuk. Semua dia pergi bubuh dalam Facebook. Ini suatu fitnah, suatu ujian, suatu perkara yang sangat berbahaya. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita baca di kalangan ulama-ulama dahulu, mereka sangat berhati-hati soal apa? Menampakkan amalan. Sebab itu kita kena jaga. Satu, dia panggil riak. Riak tu apa dia? Riak tunjuk dekat orang amalan kita. Yang kedua, sum'ah. Sum'ah apa dia? Riak tunjuk. Ra'a. Bagi orang nampak. Nabi kata dia bangkit salat, dia bagi elok. Dia memperelokkan salat dia untuk apa? Untuk orang tengok. Itu nama dia riak. Satu lagi sum'ah. Sum'ah ni apa dia? Dia cerita dekat orang amalan yang dia buat. Dan sekarang ni penyakit sum'ah ini dia masuk melalui jalan media sosial. Saya sebut media sosial ni, semua tuan-tuan ni ada akaun Facebook belakang ni. Kan? Nama macam-macam, Jalak Lenting lah, Mangku Bumi lah. Semua saya tahu kawan-kawan sekarang ni kan. Dengan gambar muda lah, gambar ni lah apa semua. Kita nak update makan durian tak apalah kan. Update makan rambutan ke, pergi dusun ke apa, normal life lah.
Tapi apabila dia berhubung dengan ibadah, dia berhubung dengan urusan kita dengan Tuhan, yang ni tak payah bagi tahu ke orang. Tak payah duk update. Sebab ini termasuk daripada apa dia ni? Perkara-perkara yang membatalkan, bukan amalan tu, pahala kepada amalan tu. Kalau kita bubuh, contoh-contohlah, benda-benda yang wajib tak apalah. Contoh tapi saya tak tahu ni semua nak masuk dalam Facebook. Dulu orang tegur dah masa pergi Mekah. Semua nak kena, dia jadi macam rukun tu, tak sah kalau tak tangkap gambar. Pergi duduk tepi Kaabah tangkap baru tawaf. Lepas tu cari orang tangkap kan. Lepas vaksin tangkap gambar kata kena cucuk dah, okey lah. Tapi kalau lepas semayang, lepas baca Quran, lepas tahajud, lepas apa zikir apa semua kan, kita duk update tak perlu, kerana di sisi yang kita tahu Allah Subhanahu Wa Taala sudah mengarahkan malaikat untuk mencatat amalan kita. Hati-hati tuan-tuan, hati-hati. Tuan-tuan ingat tak lagi 3 orang yang masuk neraka? Yang pertama dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, orang yang baca Al-Quran, orang yang banyak bersedekah, dan orang yang mati di jalan Allah. Ketiga-tiga mereka ini bukan rosak pada amalan tu, tetapi rosak pada niat itu. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala bertanya untuk apa mereka melakukan amalan itu, mereka berkata apa? Untukmu ya Allah. Allah kata kadzabta, engkau berbohong. Liyuqal, kesemua mereka ketiga-tiga orang itu bertujuan untuk manusia memuji mereka, menyanjung mereka. Pasal itu kita kena berhati-hati. Okey tuan-tuan. Hadirin mukminin, kita tengok sedikit tentang maksud raqib dengan atid ni. Ni sebab penting dalam kita ni, kalau beriman pada raqib dan atid ni, pakat berjuruh. Orang Kelantan kata pakat berjuruh. Bagus belakalah. Kan? Kita tak perlu nak CCTV, kita tak perlu. Kita sedar bahawa diri kita ni tidak ada satu pun tindak tanduk kita melainkan di dalam pengetahuan Allah. Kan? Sebab itu kata para ulama, seperti yang dinukilkan daripada Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, dia kata ar-raqib ada 3 maksud ataupun 3 makna. Ar-raqib, raqib tu maksudnya mengawasi. Mengawasi. Pasal itu kita ada bab muraqabatullah. Kita ada bab al-muraqabah, merasa diri diawasi. Kita merasakan diri kita diperhatikan oleh Allah. Merasakan diri kita ini senantiasa dicatat segala tindak tanduk kita. Yang itu dia panggil muraqabah. Muraqabah. Okey? Ar-raqib ni kata Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah, dia ada 3 maksud. Yang pertama, ni ar-raqib dulu, iaitu yang malaikat yang bersifat memerhatikan semua urusan manusia. Memerhatikan semua urusan manusia. Yang kedua, maksud ar-raqib yang memelihara amalan manusia, urusan manusia. Dia memerhati, dia memelihara, dan yang ketiga, dia menyaksikan. Itu maksud raqib. Maksudnya setiap daripada perkataan yang terbit, kadang-kadang perkataan kita ni, tulisan kita ni, kita lupa sebahagiannya. Sebab itu apabila Allah Azza wa Jal bentangkan amalan kita esok pada hari kiamat, Allah tayang amalan kita, ada di antara amalan itu kita dah lupa, kita dah tak ingat, kita terkejut. Apabila Allah Ta'ala tunjuk, kita terkejut. Macam mana amalan tu boleh ada? Dan kita tertanya-tanya, bila yang kita buat? Kan? Manusia ni bila dia ikhlas, dia tak ingat. Selalu yang ingat ni yang kurang ikhlas lah. Bukanlah semua sebagai. Bila kita bagi, kita ikhlas, kita bukan ingat. Tapi kalau kita bagi untuk sesuatu, kita bagi ada maksud tertentu, kita akan ingat dan kita akan sebut benda tu. Betul tak? Setuju tak? Bila kita bagi sesuatu ikhlas, kita terlupa, ingat tak ingat dah. Dia teringat dulu saya tolong saya. Bila tolong apa tau? Kita bagi itu memang kerana Allah. Kita memang dia tak balas ke apa, tapi bila kita bagi kerana sesuatu, kita akan teringat. Ingat dulu saya tolong saya. Ingat lah. Tak ada nak kata apa pun. Yang tu memang
Kita ada somewhere wrong. Nampak? Hadirin mukminin. Okey. Manakala al-atid, al-atid ini ada dua makna ataupun dua tafsiran. Yang pertama, atid, malaikat yang senantiasa hadir dan tidak pernah menghilangkan diri, senantiasa bersama dan senantiasa ada dengan manusia. Dia tak pernah hilang, dia tak pernah miss, dia tak pernah lupa, dia tak pernah lari, dia tak pernah tidur, dia tak pernah, orang kata apa, ghaib. Itu atid. Maksud yang kedua atid adalah dia senantiasa memelihara dan menyaksikan. Sama juga macam raqib tadi. Jadi malaikat yang Allah Ta'ala jadikan untuk memeriksa kita ni senantiasa ada, senantiasa melihat, senantiasa menyaksi, senantiasa mencatat, senantiasa mengawasi dan senantiasa memelihara. Artinya tidak ada suatu pun yang lalai dan terlepas pandang. Keimanan kepada malaikat ini menjadikan kita ikhlas, menjadikan kita takut, menjadikan kita senantiasa berhati-hati. Sebab apa? Manusia yang apabila dia rasa diri dia diperhatikan, dia rasa diri dia diawasi, dia akan sentiasa berjaga-jaga. Contoh, tuan-tuan naik highway, lama dah tak naik. Naik highway ada sistem tu, apa kamera tu saya lupa. Kamera yang ABS. Kamera tu lah, tu pasal apa, tu pasal tak highway. Dia akan tulis awal tau. Kawasan zon mana dia akan buh gambar tu. Zon had laju. So bila tuan-tuan tak nampak tang mana dia pacak tu, tak perasan, dia bagi tahu awal tu tang mana, lepas tu dia bagi tahu tang mana habis. Semua orang yang perasan dan sedar dia masuk di dalam area yang diperhatikan, tang mana duk ada kamera tu dia tak habaq lah. Kita pun duk perhati tang mana kamera. Tu dia. Tu macam rumah burung tu kan. Tapi kita rasa, walaupun kita tak tahu, tapi kita tahu kata dia duk ada, cuma tak tahu tang mana, kita akan sentiasa berhati-hati. Automatik kita punya laju slow, automatik kita ikut peraturan, automatik kita pun jadi tertib, elok. Lepas tu dia kata tamat, elok-elok tamat tu, maka jadilah kita diri yang sebenar. Pasal tu manusia, kita tak tahu hakikat diri dia. Tuan-tuan tak tahu hakikat diri saya. Yang tuan-tuan nampak ketika saya berada di hadapan tuan-tuan, dan saya tahu tuan-tuan duk tengok saya. Bila saya tahu tuan-tuan duk tengok saya, takkan saya nak buat lolak. Minum pun cik pegang elok-elok. Orang duk tengok macam orang makan beradab mah. Tuan-tuan biasa tengok orang makan beradab. Semua orang duk tengok dia. Dia makan tak? Dia tak makan. Siapa yang makan? Yang pengapit tu. Yang anak teronok, anak darah, pasal apa dia tak apa nak makan? Makan pun tengok. Tak kalah dia nak pergi duduk angkat udang tokok rekah. Orang duk tengok, hang boleh jakun mana jadi menantu ni kan? Tengok orang makan beradab tertik, ternik ya, kan? Hirih macam tak hirih, suap macam tak suap. Perut lapar tu daripada pagi tadi tak makan. Dan yang catering pun pandai duk pergi beridang tu pasal dia tahu sekali depa yang nak tiban. Bukan depa nak sedia kat pengantin sangat. Nampak? Tapi bila semua tuan-tuan dah balik, tinggal pengantin perempuan dengan pengantin lelaki dengan keluarga, dah buang baju pengantin apa semua, depa masuk dapur tu, ketahuan. Masa tu ketahuan. Ini bila kita rasa diri kita, ini yang kita panggil apa? Maqam ihsan. Ini yang kita panggil maqam ihsan. Manusia ni dia Muslim, mukmin, the highest ranking muhsin. Kita ada Muslim, mukmin, muhsin. Orang yang ada pada level ihsan. An ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah, fa innahu yaraka. Iaitu kita rasa Tuhan sedang melihat kita. Dan satu orang bila dia sembahyang, dia rasa Tuhan tengok dia. Dia tahu kata Tuhan tengok dia, dia menghadap Tuhan, dia tak akan bergerak ikut suka. Dia tak akan main-main, sebab dia tahu
dilihat oleh Allah Azza wa Jalla. Okey. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebut juga, kalau kita tengok dalam ayat yang sebelum itu. Ayat yang sebelum itu. Ayat 17, ketika dua malaikat, saya percepat saya baca terjemahan untuk kita ringkaskan masa. Dalam ayat 17 surah Qaf, Allah Subhanahu wa taala sebut apa dia? Ketika dua malaikat mencatat amal perbuatan. Malaikat mana tadi? Malaikat yang sifatnya raqib atid, senantiasa ada, senantiasa memerhati, senantiasa melihat. Tuan-tuan kena ingat, sifat malaikat tu macam tu. Nama dia wallahu a'lam. Nama dia wallahu a'lam. Okey. Ketika dua malaikat mencatat amal perbuatan, kata al-Imam Ibnu Kathir, kata al-Hafidh Ibn Kathir, dua malaikat yang mencatat itu mencatat apa? Mencatat amal perbuatan manusia. Dalam ayat ni dia kata dua malaikat mencatat. Maksud mencatat tu mencatat amalan manusia. Dan kita tahu tuan-tuan, amalan kita yang dicatat dia pergi mana? Amalan tuan-tuan yang dicatat, amalan saya yang dicatat dia pergi mana? Kita tengok sikit. Nak bagi tahu dia pergi mana ni? Kan? Tuan-tuan duk tahu dah, tapi saya sebut bila sikit. Di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan-amalan yang dicatat ni, pertama saya nak tanya kat tuan-tuan. Kita nak kena laju sikitlah pasal kita terhad masa. Saya nak tanya tuan-tuan, amalan yang dicatat ni untuk siapa? Amalan yang dicatat ni untuk siapa? Wallahu sami'un alim. Wallahu bima ta'maluna khabir. Wallahu bima ta'maluna basir. Wallahu alimun bidhatis sudur. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam banyak tempat dia Maha mengetahui. Dia Maha melihat. Pengetahuannya luas, alim, menguasai segala-galanya. Untuk siapa? Kata para ulama, catatan ini untuk menjadi hujah ke atas manusia itu sendiri. Rekod ni untuk siapa? Untuk menghentam manusia itu sendiri. Sebagai hujah untuk mendakwa manusia itu sendiri. Sebab itu bila kita tengok catatan esok ni, kita tidak memaki dan mencela melainkan diri sendiri. Kita tak maki dan kita tak cela melainkan diri kita sendiri. Itu besarnya catatan. Allah Ta'ala nak tunjuk dekat kita. Bukan untuk dia, untuk kita. Report card tu dia dah tahu. Tapi untuk kita tengok. Sebab itu tuan-tuan, segala amalan yang dicatat itu, pertama, amalan tuan-tuan yang ditulis oleh Raqib dan Atid itu diangkat oleh Allah pada hari Isnin dan Khamis. Seperti mana yang disebut di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi. Ini saya sebut sebagai tambahan lah. Nabi SAW sebut dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, tu'radul a'mal yawmal itsnain wal khamis fa uhibbu an yu'rada 'amali wa ana sha'im. Amalan yang dicatat dan ditulis dibentangkan pada hari Isnin dan Khamis. Maka aku suka amalanku dibentangkan, yang dicatatkan itu dibentangkan ketika aku sedang berpuasa. Ini satu hadis Nabi SAW tentang ke mana amalan kita itu diangkat ataupun dibawa. Hadis yang kedua daripada Usamah bin Zaid, yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i. Nabi SAW bersabda, dua hari tersebut, yakni hari Isnin dan Khamis, dibentangkan amalan kepada Allah Azza wa Jal. Aku lebih suka amalanku dibentang ketika aku sedang berpuasa. Nampak? Dan tuan-tuan, hari Isnin dengan Khamis dibentangkan amalan. Tetapi jangan lupa, amalan yang dicatatkan oleh malaikat Raqibun Atid dan malaikat pencatat diangkat setiap hari. Betul atau tidak? Diangkat pada waktu asar. Sebab itu di kalangan sahabat Nabi SAW, apabila sampainya waktu asar, mereka bimbang. Asar ni dia panggil border untuk perubahan daripada hari ini kepada hari yang baru. Pasal itu tuan-tuan, hari itu sembelih sampai asar. Maghrib boleh sembelih ke? Hari ke-13 tu takat asar kan? Maghrib tak boleh dah. Tuan-tuan takbir pun sampai asar. Maghrib takbir lagi tak?
Kita tak ada nak buat apa, takbir biar tu imam, kelas pun tak mula lagi. Tak boleh, takat asar pasal dah maghrib tu dah masuk new day. So tuan-tuan hadirin mukminin, bila sampai waktu asar tadi dan asar esok, amalan diangkat. Apa yang menakutkan kita? Kita mungkin boleh tulis subuh tadi pergi masjid, Facebook berapa like. Lohok tadi pergi masjid lagi, berapa like lagi. Lepas tu pergi bagi sedekah ke apa semua kan. Hari ni semua orang tahu kita punya pergerakan kita di Facebook. Tetapi kita tak tahu berapa banyak daripada amalan subuh tadi sampai asar tadi yang diangkat naik kepada Allah. Catat, tapi catatan yang makbul, catatan yang diterima oleh Allah. Sebab itu hadirin mukminin, kita tengok dalam hadis-hadis Nabi SAW sebut bahawa amalan kita diangkat pada waktu asar pada setiap hari dan dibentangkan pada hari Isnin dan Khamis. Ada juga dalam hadis disebut apa? Secara ringkas saya bawa, tak baca hadis-hadis dia. Amalan kita diangkat secara tahunan, yearly. Berdasarkan kepada hadis Nabi SAW, amalan kita diangkat pada bulan Sya'ban. Sebab itu dalam sebahagian pandangan menyatakan Nabi SAW memperbanyakkan puasa pada bulan Sya'ban. Satu, kerana orang lupa atau orang lalai, orang buat tak heran dekat Sya'ban ni pasal duk fokus Ramadan. Kemudian sebahagian riwayat menyebut Nabi memperbanyakkan berpuasa kerana pada bulan itu amalan diangkat, amalan yang dicatat. Sebab itu hadirin mukminin, kita hidup 60-70 tahun, sebahagian besarnya kita bukan ingat. Ramai orang duk suruh mai kira fidyah, duk mai kira qada salat, duk mai kira macam-macam. Sebahagian besarnya kita tak ingat. Berapa salat kita tinggal, berapa puasa kita tinggal, berapa amalan yang kita langgar, kita kebanyakannya kita tak ingat. Bukannya jauh beza pun, 3-4 tahun lepas pun kita tak ingat dah. Bayangkan tuan-tuan, kesemuanya itu terangkum kemas, tercatat kemas di dalam catatan Allah. Tetapi yang naik dan hanya dibentangkan kepada Allah, yang diterima di sisi Allah, Allah kata apa? Allazi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah jadikan kita ini untuk melihat siapakah yang paling baik amalannya. Yang paling baik itu yang paling ikhlas. Sebab itu saya mengajak diri saya dan tuan-tuan semua, marilah perkara yang paling penting dalam hidup ini, dalam zaman fitnah ini, dalam zaman yang penuh dengan apa? Cubaan, dugaan dan ujian ini, kita mendidik diri kita untuk ikhlas. Untuk ikhlas. Lepas itu bila kita saya contoh bagi saya contoh diri saya. Bila saya main ceramah, saya ceramah. Orang tak ada pun banyak ni, orang ada pun banyak ni. Ada live pun lagu ni, tak ada live pun lagu ni, sama. Pasal kita buat, kita ajak diri kita main menyampaikan ilmu kerana Allah. Tuan-tuan main salat pun kerana Allah. Jadi bila kita punya fokus kerana Allah, kita tak ada lah kecil-kecil ni nak terasa hati sangat. Tak ada lah nak berkelahi sama-sama kita ni, pasal kita main tujuan kita besar. Bila tujuan besar, yang ni yang kecil-kecil semua ni kita tak pandang lah. Tapi bila niat tu tak betul, dia pula nak berkelahi benda kecil-kecil lah, benda yang sikit-sikit nak pergi jadi besar. Pasal apa? Pasal niat tu tak betul. Niat tu tak betul. Bila niat tak betul, niat bukan kerana Allah, mai tu di atas tujuan lain, maka benda-benda yang lain akan menjadi masalah. Hadirin mukminin, itu yang boleh kita ambil pengajaran. Kemudian tuan-tuan, kita balik sambung kepada pengertian raqib dan atid tadi yang mencatat amalan kita. Kita tengok apa yang disebut oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala. Dia kata lagi, dia kata dua malaikat yang mencatat. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala sambung, anil yamin wa anil shimal qa'id, iaitu satu malaikat yang duduk di sebelah kanan dan satu lagi duduk di sebelah kiri. Raqibun atid ni dia duduk di sebelah kanan dan dia duduk di sebelah kiri. Kata Al-Imam Ibn Kathir, dia duduk di sebelah kanan dan dia duduk di sebelah kiri untuk memerhatikan dan mencatat amalan manusia.
So dia duduk belah kanan, dia duduk belah kiri. Cuma masalah dia apa dia? Malaikat ni dia duduk dalam rukun Islam ke rukun iman? Tuan-tuan boleh ikut tak? Malaikat ni dia duduk dalam rukun iman ke rukun Islam? Dia duduk dalam rukun iman. Dan dalam rukun iman, kalau tuan-tuan tengok, kesemua perbincangan rukun iman itu, dia masuk di dalam bab apa? Rukun iman, Allah, Al-Quran, Nabi, malaikat, hari kiamat, qada qadar. Rukun iman perbincangan tentang benda ghaib. Rukun iman berhubung dengan keimanan kepada perkara ghaib. Malaikat termasuk rukun iman. Jadi malaikat ni dia masuk dalam bab perkara ghaib. Apa maksud perkara ghaib? Tak boleh nampak. Kita tak boleh tengok malaikat. Betul tak? Kau tuan-tuan duk jumpa tak konti sat? Usahakan orang marah. Dia tahu kami tadi nak mai pun jumpa dua orang. Tapi malaikat boleh tukar jadi manusia. Banyak dalam hadis. Malaikat boleh tukar jadi manusia mai jumpa tuan-tuan. Macam cerita Nabi Ibrahim. Depa tukar mai jadi tetamu Nabi Ibrahim. Macam cerita Nabi Lut. Kita baca di sini. Ingat tak? Depa tukar jadi manusia, jadi tetamu Nabi Lut. Yang geng-geng dia nak pirogol tu. Kemudian banyak lagi dalam riwayat-riwayat yang mana malaikat ni Allah Ta'ala hantar untuk uji manusia. Ingat tak cerita 3 orang? Botak, sopak dengan sakit kulit tu. Buta tu. Yang mana malaikat mai tapi dalam bentuk orang. So boleh tak malaikat mai jumpa tuan-tuan? Boleh. Tapi dalam bentuk yang manusia lah. Dan dia tak habang lah. Kalau dia habang macam mana? Dia mai-mai kat tuan-tuan, dia kata aku ni malaikat. Mai buat apa? Allah Ta'ala suruh mai pinjam duit kat hang sikit. Mau kalau pakai model tu tuan-tuan rentah kita. Nak bagi tak bagi malaikat. Bini tanya, siapa dia abang? Yang pergi bagi sampai 300? Malaikat. Betul ke? Malaikat ke? Yang tu tak tahu kan. Tapi yang kita baca lah hadis, malaikat tak ada orang berhutang lah kan. Ini juga kadang-kadang. Tapi saya nak bagi tahu, beriman kepada malaikat sesuatu yang tak boleh dilihat tapi kita percaya. Itu yang kata iman tu, alladzina yu'minuna bil ghaib. Iman itu apa dia? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Iaitu orang yang beriman dengan perkara ghaib yang dia tak nampak dengan mata kasar. Quran kata ada belah kanan, ada belah kiri. Hang cakap apa? Apa yang kamu sebut, apa yang kamu cakap, apa yang kamu tulis, dicatat dan ditulis oleh malaikat. Nampak tuan-tuan? Itu sahaja boleh membentuk kita jadi orang yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal itu kata para ulama, sebelum bercakap fikir. Menyesal tak bercakap lebih baik daripada menyesal kerana bercakap. Kalau bercakap itu apa dia? Kalau bercakap itu depa kata perak, diam itu emas. Kalau bercakap itu perak, diam itu emas. Maksudnya diam lebih berharga daripada bercakap. Nampak tuan? Berapa ramai orang yang tidak menyesal kerana dia diam, tapi berapa ramai orang yang binasa kerana dia bercakap. Sebab itu hadirin mukminin, Allah ingatkan, bukan 10 perkataan, bukan 5 perkataan. Ma yalfidh min qaul. Satu perkataan pun telah tercatat. Dan tuan-tuan jangan terkejut, ada manusia yang masuk ke dalam neraka hanya kerana satu patah perkataan, satu kalimah sahaja. Dalam hadis Nabi sebut ada orang yang Tuhan tahu dalam neraka hanya disebabkan oleh satu kalimat, one word only. Dan ada orang yang masuk syurga hanya kerana satu perkataan. Tuan-tuan bayang berapa ribu kita bercakap sehari. Kalau dengan satu boleh masuk. Dan ada orang yang asalnya ahli syurga, silap cakap. Banyak mana dia silap? Sepatah ya. Tuan-tuan, banyak mana dia silap cakap? Sepatah je dia silap. Dengan sepatah dia silap tu, daripada seat dalam syurga terus tukar duduk dalam neraka. Tu dia punya kesan dia. Tuan-tuan, ini disebut dalam hadis-hadis Nabi. Saya tak sempat baca kerana kita kesempatkan masa. Saya bawa mafhum dia. Saya bawa kesimpulan yang kita boleh ambil. Hanya kerana satu perkataan bertukar kedudukan dia daripada ahli syurga menjadi ahli neraka. Sebab itu hadirin mukminin,
eloklah kita muhasabah diri kita dalam keadaan fitnah dan ujian ketika ini. Berhati-hati menulis, berhati-hati bercakap, kerana mungkin kita boleh lepas daripada penglihatan dan pandangan manusia, tetapi kesemuanya. Perkataan yang masyhur sekarang ni apa dia? Perkataan yang popular, trending, apa dia? Setiap daripada tindak tanduk kita akan diaudit oleh Allah Azza wa Jal di akhirat esok. Itu sahaja. Kalau orang nak main audit kita pun 3 malam tidur tak lena, berak tak berak, kencing tak kencing, kan? Makan tak lalu, apatah lagi yang mengaudit kita Allah Azza wa Jal. Mudah-mudahan ada manfaat daripada apa yang kita bincang pada malam ini. Yang baik itu daripada Allah. Saya mohon keampunan kepada Allah jika ada perkataan saya yang salah dan silap. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.